Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Kamarul, remiser dengan Masa Maju, M+ Masa Maju dan juga trainer untuk Teropong Bursa. Dan hari ini saya nak cerita sikit pasal insider trading. Okay. Jadi insider trading ni kebanyakan kita memang pernah dengar lah. Okay, tapi adakah kita tahu apa itu insider trading sebenarnya ataupun insider trades ni? Okay. Jadi kalau kita tengok kan, rata-rata kita dah asyik dengar insider trading, insider itu, insider ini. Siapa sebenarnya insider ni dan apa makna insider tu? Okay. Kalau ikut Investopedia, insider ni bermakna insider describing a director or senior officer of a public listed or public traded company, as well as any person or entity that beneficially owns more than 10% of the company voting shares. So yang untuk bursa punya regulation saya tak pastilah sama ada 10% atau macam mana, tapi generally kita yang daripada maklumat yang saya banyak tengok, dia suruh kita listkan ataupun company, public listed company kena listkan 30 major shareholder lah, shareholder yang terbesar, 30 yang terbesar dia kena listkan. So diorang ni yang diconsider sebagai major shareholders. Okay, kalau kita hold counter ataupun kuantiti sikit pun tapi kita tergolong dalam 30% yang top 30% tu, kita dikira majority shareholder. Okay, walaupun 0.1%. Okay, jadi itu bursa lah. Okay, jadi kat sini insider describing a director or senior officer of a publicly traded company ataupun major shareholder je. Okay, so itu insider. Tapi ni insider trading. Apa dia insider trading? Okay, kalau ikut Investopedia lagi sekali, actually compasses both illegal and legal trading of securities and is monitored by the Securities and Exchange Commission. So maknanya di sini dia nak bagi tahu insider trading ni dia boleh jadi legal, boleh jadi illegal. Okay, jadi dia boleh jadi legal tu maknanya dia dah declare dengan proper. So director bagi tahu bursa ataupun SC dia ada buat pembelian ataupun buat penjualan shareholding dia. So itu ialah yang jenis legal. Yang illegal pula, director dapat news, dia pun pergi bisik dekat sepupu dia, bagi tahu, oh ni company ni ataupun saham company aku ni nak naik. Okey, jadi kau better beli dulu. Itu penyampaian maklumat itu adalah illegal. Jadi itu tidak dibenarkan sebab maklumat tertentu yang setengah-setengah director tahu, dia mesti simpan pada diri dia saja dan dia tak boleh bertindak. Sebab kalau dia bertindak atas maklumat yang dia ada, macam dia beli shares tu terlalu awal ke ataupun dia beli dengan maklumat yang dia tahu, itu adalah diconsider insider trading. Okey, dan itu adalah salah di sisi undang-undang. Okey. Jadi ini adalah salah satu ataupun guidelines yang saya jumpa lah. Saya jumpa berkenaan dengan director punya behavior dealings in securities. Okay. Salah satunya kita tengok kat sini, dia kata guideline ni set out requirement that must be complied in relation to dealings in securities. Maknanya ini guideline ni untuk guide director macam mana nak treat the transactions, okay, dalam saham syarikat yang dia terlibat tu. Jadi objektif kat sini ni untuk minimize the risk of contravening the laws. Maknanya dia nak guidekan, dia nak bantu director tu supaya tak menyalahi undang-undang dan tindakan dia against insider trading. Okay, ni insider trading ni meet the disclosure obligations under the main market listing requirement of Bursa Malaysia Securities Berhad. So ni obligations under main market listing requirement ni, dia memerlukan director kena declare, kena disclose position dia, sama ada dia beli, jual ataupun dia ada buat transaction beli dan jual sekali. Macam tu. Okay, so itu salah satulah, dia ada tempoh dia yang kena buat declaration tu juga. Lepas tu yang ni and also comply with the general duty to make the disclosure in respect of particulars his or her shareholding. So dia kena bagi tahu total sekarang berapa, lepas dia beli ataupun lepas dia jual berapa yang tinggal. Okay, sama ada makin tambah atau makin berkurang, dia kena buat
disclosure tu. Okay, whether direct or indirect, sama ada dia punya sendiri ataupun indirect, dia ada nominees account ataupun dia ada sendirian berhad yang dia punya sendiri pegang share of the company, so itu pun dia kena buat declaration as required under the Companies Act 2016 ni, and also ni lah semua akta-akta yang tertakluk. Okay, so macam mana kita nak cari insider info ni? Okay, insider info ni ada sebenarnya, dan dia publicly available, bukan kita dengar bisik-bisik saja, tapi disebabkan regulation mengatakan director perlu disclosekan dia punya position, maklumat ni ada di luar sana. Kita cuma hanya perlu tahu macam mana nak cari. Okay, kita nak cari macam ni ke? So saya nak bagi tahu, kita ni kena guna tools lah. Kalau kita tahu exactly nak cari kat mana, kita boleh masuk dekat website Bursa Malaysia dan kita carilah exactly announcement apa yang berlaku pasal director shareholding dan sebagainya. Tapi ada beberapa tools di luar sana yang dekat internet lah, okay, yang kita boleh guna secara percuma untuk kaji pergerakan insiders dalam sesuatu saham. Okay, jadi tools yang saya cakap hari ni ialah Pick a Stock. Okay, jadi Pick a Stock ni adalah sebuah fintech startup lah daripada Singapura. Saya tak dapat banyak info daripada website dia. Tapi saya tahu setakat yang saya punya penggunaan tu agak bagus jugalah kan, dan dia ada free punya version dan dia ada premium punya version. Okay, so kalau nak buat pendaftaran tu sebenarnya kita kena masuk dekat website dia, dan kita boleh buat pendaftaran secara percuma lah. Dalam video saya yang seterusnya saya akan bagi tahu, saya akan share macam mana kita nak buat pendaftaran akaun Pick a Stock dan dapat 2 bulan trial percuma. Okay, jadi ini dashboard kalau kita dah langgan akaun premium lah. Okay, ni saya cerita pasal premium, tapi transaction yang saya nak bagi tahu ni, yang kita nak tengok share transaction ataupun insider movement tu juga available pada akaun yang percuma. Okay, jangan risau ya. Saya cuba untuk tak recommend untuk korang terus upgrade beli barang yang premium semua tu. Korang cuba tengok, kalau yang percuma tu okey, guna saja. Okey, kalau rasa nak upgrade lagi boleh contact saya. Okey, jadi bila kita dah masuk ke sini dashboard ni, akaun percuma pun ada ya. Cuma akaun percuma beza dia punya layout yang belakang ni kita akan nampak warna putih lah. Okay, ini adalah akaun yang premium. So dekat sini kita boleh klik share transaction kat sini. Lepas kita dah register semua tu, kita dah login, kita klik dekat share transaction kat sini. Okay, dan kita akan nampak biasanya layout yang page yang lepas kita tekan tu dia akan keluar macam ni lah. Okay, dia akan nampak dia dah siap-siap filter untuk kita untuk setahun yang lepas apa share transaction yang bersangkut paut yang latest lah, yang keluarkan latest. Tapi kalau kita nak tengok spesifik counter, yang kita boleh klik lah, kita boleh klik nama counter tu, kita kaji. Jadi masa saya buka tu, saya nampak salah satu transaction yang baru saja berlaku ialah pada counter nama Euro. Okay, Euro, syarikat Euro Berhad. Okay, insider dia ataupun orang yang relevant parties ataupun interested person dia panggil ialah Datuk Seri Lim Teck Boon. Dia ada tag dekat sini terus. Dalam Pick a Stock ni dia ada listing, dia ada tag macam ni mengatakan kawan ni director. Okay, transaksi yang dilakukan pada 23 hari bulan, jenis transaksi dibeli ataupun dia dapatkan acquired, jumlah shares pada 1.5 juta unit. Okay, jadi dia pada 24 hari bulan dia buat announcement, dia disclosekan as per requirement diri dia membeli saham company Euro pada 23 hari bulan 1.5 juta unit. Dan sebelum tu pada 23 hari bulan dia ada buat satu lagi transaksi pada 21 hari bulan. Ni announcement dia. End date ni ialah announcement date. Transacted date ialah pada 23 dan 21 hari bulan. Nah, ini 21 hari bulan dia beli 1.7 juta unit. So bila dalam saya kaji-kaji, saya nak tolong saya punya group nak cari maklumat counter-counter mana yang ada potential untuk gerak dalam short term dan sebagainya, saya terjumpa info ni. Jadi lepas saya buat kajian saya sendiri, kita kajilah macam mana kita nak tengok transaksi itu berlaku, kita tengok chart dan sebagainya, kita nampak ada potential dia nak naik. Ini kita dah campur lah dari segi fundamental, insider info dan juga technical ya. Kita tak boleh nak trade basically berdasarkan ni saja. Okay, so ni salah satu information yang kita perlukan untuk sokong decision kita untuk buat trading tu, sama ada untuk beli ataupun jual. Okay,
So kat sini saya tunjuk dia ada beli 1.7 juta unit pada 21 hari bulan dan 1.5 juta unit 23 hari bulan. So seterusnya lepas saya dah kaji itu tu, pada hari yang sama 24 hari bulan tu, sebelah pagi tu saya pun bagi tahu dalam grup, dalam support group VIP under under saya punya remiser code saya, ataupun student dengan support group, euro saya bagi tahu macam ni, euro high risk, sebab kita company tu tak apa stable pun dari segi fundamental dia kan. High risk kita punya ni, Q dia pun ada lompat-lompat lah, ada maknanya dari segi Q tu tak berapa tak efficient. Okey, kadang-kadang harga RM1.50, lepas tu dia pun lompat RM53, lepas tu lompat lagi RM90 ni. So harga dia melompat-lompat. Okey, tapi ni ada possibility dia tengah consolidate. Consolidate tu kita cerita dari segi teknikal lah. Okey, teknikal dekat chart, dan juga kita nampak ataupun kita baca dari segi volume ya. Possibility ada game later on. Sorry saya nak nak type cepat-cepat ni selalunya memang banyak sangat typo. Okay, possibly ada game later on. Okay, harga semasa RM1.53 ni hanya untuk rujukan lah, bukan nak suruh korang beli kat situ. Okay, tak tahu ni. Bila ini memang kita tak tahu. Bila dia consolidate, kita tak ada information. Kita nak kata bila dia nak naik, bila dia nak turun. Tak ada siapa pun tahu kecuali orang yang menggerakkan ataupun yang membuat belian ataupun yang jual, yang membuatkan jualan tu, baru dia tahu bila benda tu nak gerak, bila tu nak naik, nak turun. Okay, jadi kita yang biasa-biasa memang kita tak tahu, dan kita takkan tahu. Kalau kita tahu, maknanya kita ada insider info, sama ada dari segi apa syndicate ke apa ke semua tu. Kalau dia orang ada share info kita, okeylah kita tahu kan. Tapi kalau kita tak ada info tu, biasanya susah lah nak dapat. Okay. So kita just guna technical sajalah, campur dengan fundamental dan tools-tools yang macam ni ya. So dia kata current price ni untuk rujukan RM1.53. Jadi bila kita tengok dekat chart, basically kita boleh nampak lah, kita boleh cari support dekat mana, resistance dekat mana, kita boleh anggarkan. Okay. So kita tengok current price 153, tak tahu bila nak gerak. Okay, ini chart ni pada 24 hari bulan. Harga lebih kurang RM1, saya rasa RM1.56 ke RM1.57 macam tu lah. Okey, jadi pada keesokan harinya, ini rezeki lah. Rezeki, okey. Kita tak tahu besok tu dia nak naik. Saya pun tak tahu besok dia naik. Okey, kalau saya tahu ni nak naik, memang saya dah balon semua. Saya dah jual rumah, jual tanah semua, beli ni. Okey. Jadi kita tak tahu. Kita hanya boleh buat anggaran sajalah, buat forecast. Okey, pakai technical dan juga segala information yang kita combine lah. Okey. So, rezeki kita besoknya tu dia terus naik sampai RM1.07. Besoknya tu naik sampai RM1.07. Inilah dia besoknya tu. So masa RM1.53 saya bagi tahu pukul 11 tu, dia duduk dindong macam tu lah, RM1.05, RM1.06, RM1.57 ke, dia duduk main area tu. Lepas tu 25 hari bulan tu dia start naik. Daripada ni, tak silap saya pukul 11 kot, pukul 11 ke ataupun petang tu, terus naik kat sini sampai RM1.07. Mana nak tahu sampai naik RM1.07, tak tahu. Kita hanya boleh ikut saja. Kita kalau naik macam ni, inilah rezeki kita. Memang kalau tanya saya macam mana kau tahu? Tak tahu dia nak naik macam ni. Kita hanya boleh tengok apa yang berlaku sebelum, dan kita boleh anggarkan apa yang akan berlaku lepas berlaku macam ni. Macam contohnya ombak lah, macam bah air sungai ke apa kan. Bila kita nampak ada orang kata abuk-abuk ke apa ke mula nak naik, nampak buih-buih tu, adalah mungkin ada kepala air nak datang kan. Jadi macam itulah maksud saya, ada kepala air nak datang. So kita dah boleh bersiap sedia apa yang kita nak buat masa tu. Okay. So RM1.73 kebetulan rezeki masing-masing, rezeki dalam grup VIP kita lah. Okay. Pada tu, pada hari ni 28 hari bulan 9, benda tu dia turun sekejap ni. Dia turun pagi tu, lepas tu sambung lagi kenaikan dia, masya-Allah. Naik lagi sampai RM1.85. Ni tak silap saya sampai RM1.87 lah ni. Besok macam mana? Nak naik lagi ke tak? Siapa yang tahu? Okay. Kalau besok nak naik lagi, kita adalah dalam grup kita, saya rasa ada, saya tengok dalam transaction kan ada beberapa orang yang tengah hold counter ni. Good luck. Jadi untuk korang yang baru saya nak bagi tahu, ini adalah bukan trading ideas ataupun nak suruh korang beli ataupun jual. Ni saya nak tunjuk macam mana kita study sesuatu counter tu dan kita buat forecast. Okey. Jadi ini nak naik lagi ke tak? Siapa tahu? Saya tak tahu. Kalau dia naik, kita boleh hold. Kalau dia turun, so style kita react kepada
market movement. Instead of kita just anticipate sahaja, kita anticipate dan kita react. Kalau dia naik, kita masuk. Kalau dia turun, kita kena let go lah. Okay. Seterusnya, so kita sekarang ni kita bukan buat investing. Okay, dalam group support group yang kita ada ni ataupun saya punya own trading style, kita akan fokus kepada trading lah. Maknanya kita fokus kepada short term. Kita beli jual, beli jual, beli jual. Dan kita jarang lah buat investing, sebab investing ni memerlukan skill yang lain dan dia tak berapa intensif dari segi kita punya fokus, kita nak study semua tu. Jadi kalau kita buat investing ni, kita dah consider apa, kita tak nak commit lah dengan trading tu. So kita beli satu ataupun dua counter, kita pun biar dia ride, biar dia naik. Okay, kalau kita buat trading ni, kita biasanya kita fokus short term, sama ada macam BTST tu. Petang kalau ada counter yang tengah nak naik tu, kita beli, besok kita jual, ada momentum sikit lagi nak naik. Kalau kita nak buat intraday, kita cuba cari timingnya, bila ada counter kena set up untuk buat intraday trading, kita boleh consider untuk beli. Lepas tu kita target sikit-sikit lah, 1 sen, 2 sen ke, kita caw. Okay, kita hanya kita buat trading. Okay, kita tak buat investing. Kalau nak buat investing, memerlukan skill set yang berbeza. Okay, so inilah dia, we follow the smart money. Siapa smart money tu? Salah satunya insider lah, yang ada nama dalam company tu. Selain pada itu, smart money tu orang boleh kata, orang boleh panggil operator lah, syndicate lah, jerung lah, itulah inilah kan. Itu terpulang pada pemahaman masing-masing lah. Okay, so untuk pick a stock, langganan percuma, korang boleh register, lepas tu masukkan referral code macam ni, teropong seru 2 dan 3. So untuk dapatkan trial account yang percuma 2 bulan. Okay, sebelum tu saya ingat saya nak share sikit lah yang latest punya. Cuba kita tengok transaction. Okay, ni kita punya dashboard lah. Okay, dashboard kita share transaction yang latest punya hari ni. Macam ni lah cara dia. Okay, kita tekan share transaction tu, lepas tu kita tengok. Okay, now we have SimLife. Ada beberapa transaksi yang besar-besar berlaku di sini. SimLife Tan Sri Muhammad Azman bin Yahya baru saja membuat pembelian pada hari ini, dan dia baru declare juga tadi, baru disclose tadi. 28 hari bulan. Hari ini 28, dia buat transaksi 25 hari bulan, dia baru disclose 5.9 juta unit dibeli. Pun sama, akaun yang sama 1.2 juta unit. Tan Sri Muhammad Azman, SimLife 7.2 juta. Yang ni Gajah Rimau Capital Sdn Bhd. Salah, kita tak tahu siapa ni ya. Adalah kena carilah siapa yang di belakang ataupun director company ni yang Sdn Bhd ni ya. Ni pun ada beli lebih kurang dalam 7.2 juta unit jugalah, lebih kurang sama ni kuantiti ni. Okey, bila dicampur ni 7.2, Tan Sri Muhammad Azman bin Yahya pun ada beli lagi 25. Oh tak, ini yang apa, redundant je lah. Okey, SimLife ada beberapa ya. Jadi ni contohlah, kalau kita boleh tengok lagi. Muka surat 2 banyak lagi. Okay. Jadi yang caught my attention today is SimLife. Okay, korang boleh study lah benda tu. It's not buy or sell call ataupun trading idea, sekadar nak share dengan korang macam mana nak cari content. Okay, so itu saja daripada saya. Jangan lupa langgan dan subscribe Facebook ataupun Bursa. Tekan button like, kasih hantam button tu. So hantam button butang like tu sampai dia lebam, sampai warna biru. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Okay, kita jumpa lagi next time.